أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلم التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والفقهاء والمحدثين ثم خصوصا للمؤلفين والمصنفين وخصوصا لمشايخنا وأصل الخصوص وأخص الخصوص إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين الإقناع أي هذا ini bermula ini yakni ma ya'ti mimma fi dhihnil musannif barang yang akan datang daripada apa yang ada di dalam zihin musannif minal alfazi wal ma'ani daripada segala lafaz dan juga makna-makna. Al-Iqna'u ialah nama kitab ni lah. Al-Iqna'u yang mana kitab Al-Iqna' ini tapi lebih mesra sebut kitanya Iqna' jadi Iqna' tu. Dia jadi sebut tadi jadi mesra begitu sebab Iqna'. Tapi kalau kita kira dari segi cara baca dia Iqna' mana no tu tak ada no dalam bahasa Arab mana Iqna'. Yang mana kitab ni Al-Iqna' tu sih kalau kita ambil bahasa agak makna daripada aqna'a yuqni'u lah. Iqna'an daripada qana'a makna cukup. Lalu dia pergi kepada muta'addi jadi aqna'a mana iqna' mencukupkan. Mencukupkan pada kadar hajat kita ni kitab ni cukup dah. Tu. Pada orang panggil memberikan latah ni makna syumul faham kita pada ilmu fiqh ataupun syariat Islam. Manakala ta'amul kita i'tinaq kita tu sebenarnya pada kitab ni yang mana al-iqna'u ini ialah fi halli al-fazi Abi Syuja'in pada nak merungkaikan segala lafaz-lafaz Abi Syuja'.
Itu makna kitab apa? Kitab Taqrib. Dipanggil juga Abi Syuja, panggil nama pengarah dia. Tu. Ya, nama kitabnya Taqrib. Nama kitab Taqrib. Tapi dah jadi masyhur, dah panggil nama kitab tu kitab Abi Syuja. Nama pengarah dia ialah oleh kerana ni Abu Syuja ini ataupun kitab Taqrib itu ialah kitab matan, sudah tentulah dia datang dengan sangat ijaz, sangat ringkas. Maka kalimah yang ringkas itu menjadikan dia mengandungi makna yang banyak. Jadi kalau tidak dinamakan mata lah. Maka maslahahnya sangat penting untuk dihuraikan. Tujuan mata ialah untuk dihafaz. Tujuan mata supaya kita hafaz. Maka dengan sebab itu uslubnya adalah pada tahap yang paling ringkas. Tetapi untuk memahami secara latah, secara meluas, maka kena buka lafaz-lafaz susah ni, kena buka, kena kembangkan. Maknanya lafaz tu makna supaya kita nampak segala makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maka itu dinamakan halli alfaz, merungkaikan lafaz-lafaz Abi Syuja', yakni murad dengan Abi Syuja' tu ialah kitab dia, kitab Taqrib. Lafaz-lafaz Abi Syuja', maknanya Abi Syuja' ni dia mengarang kitab ni saja ke? Tidak. Tapi oleh kerana masyhur sangat dia tu dengan kitab Taqrib, sehingga bila kata makna kitab Abi Syuja' tu dia tak pergi kepada kitab lain tu. Mana bahkan ia insiraf secara orang panggil automatiknya kepada kitab Taqrib dia. Lil apa nama al-ma'i, lil al-ma'i. Lil mana lafaz Abi Syuja' ini maknanya lil al-ma'i al-fadili. Lil al-ma'i mana bagi al-ma'. Al-ma' ni makna yang cerdik, yang pintar. Sabria lagi pula al-fadil, makna yang lebih. Al-fadil maksudnya yang ada kelebihan. Tu. Yang lebih dengan makna yang ada kelebihan. Bukan kelebihan tu sendiri tu fadilah. Kalau fadilah tu makna kelebihan. Jadi al-fadil sahibul fadilah, itulah makna yang ada kelebihan. Lagi pula wal-lawza'i, yang dia nak lebih kurang dengan al-ma'i. Ni lafaz ini, perkataan ni jarang digunakan pada mensifatkan para muallifin. Tu al-ma' makna yang pintar, yang cerdik. Lagi pula al-lawza'i juga makna dia yang tajam akal. Tajam akal, pintar. Dia nak lebih kurang makna dia. Lagi pula al-kamili, yang sempurna. Yang sempurna dari segi ilmunya lah khususnya, dan juga makna agama dari segi din. Yang sempurna, makna sempurna ilmu dan sempurna agama. Tu. Kemudian daripada al-kamil itu dia akan pergi kepada orang panggil menyempurnakan. Tu. Jadi sebelum nak menyempurnakan orang lain, dia kena diri dia sendiri tu kena sempurna dulu. Lagi pula dia ni qutbil aqtab. Al-ma'i al-fadil ni tak tubik lagi nama duk tubik gelar-gelar dulu. Lagi pula qutbil aqtab. Tu. Semua ni orang panggil gelar-gelar hok tinggi-tinggi belakang lah ni. Tu jangan orang panggil suka-suka kita jangan nak letak pada kita ni, makna tak munasabah. Tu. Qutub bagi segala kutub. Kutub ni makna paksi ataupun inah. Kalau kisar jamnya dulu kita mana kisar tu makna besi duduk tengah tu dipanggil inah. Paksi macam geluk dunia tu dia ada paksi dia yang berputar. Geluk itu makna pada paksi. Kisar tu dia berputar dengan sebab ada besi tu duduk tengah-tengah. Maknanya dia panggil tepat rujuk ke tepat orang panggil tumpuh. Qutbil aqtab, makna dia ni kutub bagi segala kutub. Kutub bagi segala kutub-kutub.
Hak orang lain tu kutub juga, tapi dia ni adalah kutub bagi kutub-kutub sana. Siapa dia? Dia ni Al-Syekh Muhammad Al-Syarbini Al-Khatibi. Mana Al-Iqna' ni? Al-Iqna' ni hok siapa dia? Lil Al-Ma'i, mana milik bagi Al-Ma'i. Hok kitab kita ni milik bagi kita tu kita tulis milki. Makna milik bagi kita beli kitab ni. Maksud milik ni mana orang hok jual buat mula-mula tu. Itu dia panggil gelar dia Al-Ma'i, Al-Lawman Al-Fadil Al-Lawza'i, Al-Kamil Kutubil Aqtab. Sebab dia Al-Syekhi, baca bagi bawah belakang nah. Padahal Al-Syekhi Muhammadin Al-Syarbini Al-Khatibi. Itulah nama tua kita Sahibul Iqna'. Nah. Ghafarallahu lahu, mudah-mudahan Allah Taala ampunkan baginya, bagi Al-Ma'i ini, Al-Fadil Al-Lawza'i, itulah Syekh Muhammad Syarbini Al-Khatib, wa nafa'ana bih. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat akan kita semua ni bihi dengan Al-Iqna' ni. Bihi dengannya dengan Al-Ma'i Al-Fadil. Maknanya tu kitab kita ni. Mana beri manfaat dengan sebabnya, bihi bisababihi. Dengannya ai bisababihi, dengan sabab Syekh Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib ni, wa bi'ulumihi, dan wa nafa'ana dengan ilmu-ilmunya. Ilmu-ilmu Syekh Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib. Amin, mana istajib doa'ana. Jadi oleh kerana anak pergi ni hok syarah lah ni. Setengah demo tu demo pergi hasyiah ni. Hasyiah kepada Iqna' ni, Al-Hasyiah 'ala Al-Iqna' ni dia ada 2 3 4 hasyiah. Tapi hok sahoga Al-Bujairimi lah ni. Al-Qalyubi pun ada juga dia buat hasyiah ni di atas Iqna' ni. Tu. Jadi bila syarah orang tak panggil syarah dah. Atas dia tu. Orang tak syarah-syarah ni. Dia panggil hasyiah ni. Jadi hasyiah kepada Iqna' hok sahoga ialah Al-Bujairimi. Bukan kalau orang kata nak baca ustaz baca Bujairimi, bukan baca Bujairimi, baca Iqna' ni. Bujairimi itu masuk jaga-jaga sekali begitu ya. Nah. Jadi tu kalau makna demo pergi tu makna boleh jadi hasyiah Bujairimi lah. Nah. Makna pergi ni bukan hasyiah dia nah. Cumanya dia ada hamish. Jadi kalau sama dengan makna ustaz-ustaz semua ni, wa biha mishihi sama den. Tak ada ni. Sebab dia pergi hasyiah tu. Yalah. Ada? Tidak. Tu. Jadi kalau ana ni wa biha mishih, di tepinya, di tepi tu macam-macam ni dia panggil idafi, tambah tu. Jadi kalau ana takrir al-awhadi al-alma'i juga al-awhad, mana al-awhad ni orang maknanya tak ada orang boleh setanding dengan dia sorang, timbul sorang dia ni. Al-awhad al-alma'i al-fadil maulana Syekh Awad bi kamalihi wa ba'd taqarrir li-Syekh Syekhul Islam al-Alama Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ghairihi min al-afdal rahimahumullah ajma'in. Hak tu hak di tepi itulah. Jadi boleh kita katakan sebagai ta'liq sedikit semanyo di atas syarah ni. Kalau kita nak iktimak kepada tu sebab kita pergi hak ni tu. Nak iktimak kepada hasyiah, kena ada hasyiah dia tu. Ialah Al-Bujairimi. Ini al-juz'ul awwalu, makna juzuk yang pertama. Makna kitab Al-Iqna' ini terdiri daripada 2 juzuk tapi dalam satu kitab lah. 2 juzuk di dalam satu kitab. Qala musannif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 2 lah ni bismillah. Satunya bismillah hukmatan. Kemudian bismillah bismillah orang panggil syarah kita, dan juga bismillah bagi hamish kalau kita anak pegang. Jadi kita baca syarah dia, makna kita baca Al-Iqna' bismillahirrahmanirrahim. Itu ada bahasan dia ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Secara umumnya Allah itu ada dia punya syarah dia. Ar-Rahman itu al-mun'imu bidaqaiqin ni'am, bi jalailin ni'am, Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang kasar-kasar.
Nikmat yang kasar-kasar, nikmat allati yudraku bi ihda hawasil khams. Mana-mana boleh diidrak, dikesa, didapat dengan mana-mana salah satu panca indera yang lima, namun dia nikmat yang kasar. Manakala ma la yudraku biha, yani bi ihda hawasil khams, iaitu min daqaiqin ni'am. Nah, Ar-Rahim begitulah maknanya yang ditafsirkan ulama, al-mun'im, al-mun'imu bi daqaiqin ni'am. Nikmat yang halus tapi besar. Nah, jadi dalam kita syarah mana syarah Jauhar Maknum, di sana ada dibuat ataupun ditimbulkan persoalan, bakpo Allah Taala susun Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim. Sedangkan dalam tarkib balaghinya sepatutnya dia berlaku di atas ala sabilit taraqi, di atas jalan naik, daripada gendoh naik naik tangga. Iaitu apabila dua perkataan ataupun lebih daripada dua perkataan datang daripada sumber yang sama, mushtaq daripada mana datang daripada mushtaq yang sama, seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, ambil semuanya daripada rahmah. Adapun dari mushtaq yang berbeza, itu tak boleh, kita nak banding tu. Jadi sepatutnya Ar-Rahim dululah baru Ar-Rahman. Sebabnya Ar-Rahman itu lebih banyak binaannya. Binaan kalimah Rahman itu makna 5 huruf, dibina berdasarkan 5 huruf, yakni ra ha mim alif nun. Walaupun khat Uthmaninya dia tak tulis alif tu, tapi dia buat tanda. Orang tua kampung panggil patah. Mim alif, dengan dalilnya bila kita waqaf Ar-Rahman, itu panjang. Kalau tak ada alif, sudah tentulah kita waqaf Ar-Rahman. Tu. Jadi Ar-Rahim pula, Ar-Rahim dengan abaikan alif lam itu 4 huruf saja. Rahaya mim. Jadi Ar-Rahim dululah baru Ar-Rahman. Begitu. Lalu mu'alif tu dia buat persoalan tu, dia lah jawab sendiri. Jadi bakpo Allah Ta'ala sendiri susun Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim, kerana Ar-Rahim itu adalah mutammimu li ni'amir Rahman, yang menyempurnakan nikmat daripada Rahman. Nikmat daripada Ar-Rahman, Rahman Ar-Rahim tu hok tolong je Allah Ta'ala belaka iktibar nama sifat dia. Jadi Ar-Rahman Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang kasar-kasar. Sebagaimana anak sebut tadi, bahasanya nikmat yang kasar itu ialah yang boleh diihsas, diidrak dengan mana-mana salah satu daripada panca indera yang 5. Jadi seumpama paling mudah sekali kita kata harta benda, sihat tubuh badan pun masih lagi boleh diidrak, walaupun kita tak boleh nak tunjuk tapi kita boleh rasa kesihatan, maka dia masuk dalam kategori min jalail ni'am juga. Jadi harta benda itu nikmat. Jadi sempurna kodok nikmat harta benda ialah terhenti di atas harta benda itu sebagai wasilah kepada meraih pahala daripada Allah Ta'ala. Maka kita guna harta itu untuk jadi pahala itu daripada siapa? Daripada Ar-Rahim, Tuhan yang bersifat dengan kasih belah, yakni khusus kepada orang beriman, iaitu Allah Ta'ala beri hidayah taufik kepada dia, maka harta benda tu ia jadi ke harga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah sempurna nikmat harta benda saat ni. Tapi kalau nikmat harta benda itu hanya semata-mata mana yatawakafun fi nafsih, terhenti di atas diri dia semata-mata, maka itu maknanya untuk hazzun nafs, maka itu tidak ada orang panggil kebaikan manfaat, maknanya tidak sempurna nikmat itu. Jadi berrahman tatim tatim maknanya jadi sempurna nikmat tu. Maka dengan sebab itulah dari segi orang panggil susunannya Allah Ta'ala sendirinya dia susun Ar-Rahman dulu barulah Ar-Rahim. Adapun dari sudut orang panggil qawaid balaghah, dia orang panggil kalau mengikut, kalau kita ijra ala qawaidil balaghah, sepatutnya Ar-Rahim dulu baru Ar-Rahman, sebab kedua-duanya istiqaq daripada masdar yang maknanya mushtaq yang sama. Maka dijawab oleh tua kita mana syarah matan, mana syarah kepada mata Jauhar Maknum itu dengan begitulah maksudnya, kerana Ar-Rahim itu yang menyempurnakan nikmat yang diberikan oleh Ar-Rahman.
Qala musannif rahimahullah taala alhamdulillahilladzi nasyara lil ulama'i a'laman. Segala puji itu akan dibahas oleh muallif kita rahimahullah taala. Segala puji itu ialah milik atau mukhtas atau milkun lillahi ta'ala. Ialah semata-mata milik bagi Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kerana yang layak dipuji itu ialah yang sempurna hanya Allah taala sahaja pada hakikatnya. Siapa dia Allah taala ni? Alladzina syara lil ulama'i, yang nasyara ni makna dia gantung ataupun mengembangkan. Kita tengok dia punya maf'ul dia itu munasabah dengan apa. Nasyara lil ulama, yang menggantungkan, yang mengebarkan bagi ulama itu a'laman. A'laman ni dia ada dua makna. Satunya makna a'lam, itu makna panji, makna bendera. Satu lagi makna bukit. A'lam juga makna bukit. Jadi kedua-dua makna itu adalah sah untuk kita istimalkan makna dia di sini. Jadi kalau nasyara lil ulama, lil ulama a'laman dengan makna bukit, maksudnya meneguhkan. Meneguhkan maksudnya ditasbihkan. Ulama itu makna seperti orang panggil bukit lah. Bukit-bukit ni Allah Ta'ala sendiri pun menyebut dia sebagai watad. Watak ni makna paku bumi. Kalau tak ada paku bumi kita ni kalau tak ada bukit-bukit, maka dia tak stabil. Nok pulau-pulau. Pulau-pulau tu kalau tak ada bukit jawab dia hanyut. Sebab itulah kalau pulau-pulau tu maknanya besar-besar pulau, dia ada bukit, ada gunung. Kerana bukit gunung tu adalah paku. Sebab tu orang Jepun ni dia tak kasihat lah mana bukit, dia tebuk je. Dia buat jalan dia tebuk. Kita ni kita taruh habis licin. Maka dia memberi kesan yang agak besar berbanding tebuk saja. Tebuk. Kerana orang panggil kejadian bukit-bukit tu untuk nak stabilkan. Orang panggil bumi kita ni. Maka begitulah maksudnya kerosakan muka bumi itu memanglah dengan sebab perbuatan manusia. Jadi ulama ni diumpamakan seperti mana bukit. Mana bukit-bukit ni satu benda yang teguh. Kerana dia sendiri tu adalah paku. Nak dia tu nak jadi bergenjok tergalih tu payahlah. Dan satu lagi boleh saja a'laman ini kita pakai dengan makna bendera, panji. Maka disamakan, ditasbihkan ulama itu seperti bendera yang dikibarkan, nasyara, yang mengebarkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Bagi ulama itu bendera-bendera. Itu adalah satu simbolik lamban kepada orang panggil kemuliaan ulama. Kerana bendera-bendera ni dia panggil satu lambang. Sebagaimana disebut anak kita kelak di pada masa pun duduk di bawah panji-panji. Itu ada dalam doa-doa yang kita berdoa di bawah bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tsabbata lahum, baca dengan orang panggil makna mutaaddi. Wa tsabbata lahum ala siratil mustaqim aqdaman, dan yang mensabitkan, menetapkan bagi mereka itu al-ulama ala siratil mustaqim. As-siratil mustaqim ni kalau kita nak baca makna sirat, titie hok masa meniti di atas neraka jahanam pun boleh, ataupun as-siratil mustaqim dengan makna ad-dinil haqq, mana agama yang sebenar. Tu maknanya aqdaman, mana tapak kaki. Jadi kalau as-siratil mustaqim dengan makna titiya sirat itu, sebab ada al-mustaqim tu tapi masih lagi boleh dipakai dengan makna sirat yang dilentangkan di atas belakang neraka jahanam. Supaya Allah Ta'ala yang menetapkan bagi mereka itu ulama tapak-tapak kaki. Tetap tu maksudnya tak geleceh, tak gelincir. Ataupun makna as-siratil mustaqim dengan makna ad-dinil haqq, maksudnya Allah Ta'ala tetapkan tapak kaki ni maksudnya tak bergenjok, tak lari, tak tukar channel, mana tetap dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Serupa orang-orang zaman sekarang ni dia cepat berdoa tukar channel. Sebab apa? Sebab Allah panggil tidak ada ketetapan pada agama. Sebab Allah Ta'ala tidak tasbitkan mereka itu. Sebab apa Allah Ta'ala tasbit? Itu makna adalah pertolongan Allah Ta'ala. Kerana mereka tu tak tolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka tak percaya kepada Allah Ta'ala, maka tidak adalah hala pertolongan daripada Allah Ta'ala kepada dia dengan meneguhkan hati dia. Tetap tapak kaki juga membawa kepada teguh hati. Dia talazum dua tu.
Macam ni lah macam orang belajar silat tu kan. Mula-mula dia kena belajar pasal kuda-kuda dulu ni. Tetap kaki tu. Biar kerah lutut, kerah kaki ni. Buatlah training ataupun latihan macam-macam mana pun ni supaya jadi kuat ni. Orang panggil tahan kaki tu. Begitulah juga kita dengan agama Islam ini ni. Tetap kaki tu maksudnya hakikatnya makna tetap hatilah sebenarnya ni. Supaya kita ni jangan lari. Maka ibadah solat misalnya ibadah sembahyang ni merupakan jama'ul iqrarat, himpunan daripada pengakuan-pengakuan. Bermula dengan Allahu Akbar, itu ikrar. Apa dia punya orang panggil faedah kesan daripada pengakuan ialah supaya tetap, supaya tak lari. Supaya dia kata seorang pemimpin bila dia tengok orang bawah dia tu mula dah ewek dah berona dah, dia panggil seorang buat pengakuan maka seorang tu pun dia katalah, dia kata jangan rosing neboh, dia kata mana kalau seandainya semua orang pakat lagi seorang saja yang pergi bendera tu ialah saya lepas pada tu rupa-rupa dia lari perak dulu tu. Jadi itu kerana tidak disulami dengan sifat siddiqah, mengaku tapi tak benar. Jadi kita semaya tu kita buat pengakuan Allahu Akbar, semua lafaz-lafaz itu ada merupakan ikrar pengakuan kita tentang kita ni tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia samalah juga macam nilah macam pasangan suami isteri. Bila isteri itu minta dengan suami dia supaya melafazkan lafaz-lafaz keramat hok zaman muda dulu, I love you abang saya boleh cucu dah jadi dia abang dia kata abang lama dah tak kata kata pernah mu dulu abang duk kata sama tu rupa-rupa dia nak suruh kata I love you dia tanya ataupun dia meminta pengakuan abang saya kedok kita weh lah boleh cucu dah mau tanya saya lagi tu. Sebab apa? Sebab dia tengok abang dia dah mula ewek dah. Sekarang orang panggil boleh pergi kedai lepas PKP ni. Dulu sebelum daripada ni makna tidaklah lambat sangat balik. Ni lambat benar balik. Jadi dia tak berapa harap. Bila tak berapa harap, kita nak suruh orang itu tetap dengan kita bagaimana? Minta pengakuan daripada dia. Allah Ta'ala paksa kita setiap hari. Mari mengaku Allahu Akbar. Dalam bentuk menisbatkan dan menafikan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Supaya itu adalah training, latihan, tadrib untuk kita ni jadi tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana tidak ada penghayatan dari segi orang panggil perbuatan semaya baik kita baca ataupun kita buat, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lari channel selalu. Apa makna kita tak betul dengan Allahu Akbar itu? Kita tak betul dengan pengakuan kita mana inna salati wa nusuki, semua tu makna tidak benar. Maknanya kita dengan orang kalau tak benar, makna kita nak tipu orang tu menasabah lah. Sebab orang tak tahu dalam hati kita ni nak tipu Tuhan dengan secara kita tidak sedar. Konon-kononnya macam kita ni nak tipu Tuhan. Maksudnya kita kata lain tapi kita buat tu lain. Tu bahasa muka tak malu orang panggil. Tak malunya kita dengan Allah Ta'ala yang dia tu tahu kok kita kata tu betul ke tak betul. Jadi kalau kita ada sifat madu, mana orang yang ada sifat hormat, memulia dan malu kepada seseorang, maka dia tak berani nak ikah dia kata sana. Sebab tu bila dia tu tidak sungguh hati, dia tak berani nak kata. Dia mengelak daripada mengaku. Sebab dia tak sih. Dia tak sih tetap dengan orang tu. Mana dia kata, dia cuba mengelak Sebab maksudnya kalau dia ada sifat benar, lainlah orang dah tak ada sikit kabut sifat benar, dia mengaku apa saja. Sebab mana manis di mulut maknanya lebih pada berapa lagi mengaku tapi hakikatnya tidak. Tu makna tidak ada sifat benar. Sifat benar ini ialah tadrib dia ialah melalui sedekah. Sedekah itu boleh tarbiyah kita untuk menjadi benar. Benar itu adalah sangat penting kerana dialah inti kepada iman. Sebab itulah iman itu ditafsirkan wa fussiral imanu bit tasdiqi. Ditafsirkan iman itu dengan tasdiq, membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan Allah Taala yang menetapkan, mudah-mudahan Allah Taala yang menetapkan bagi mereka itu al-ulama di atas siratal mustaqim aqdaman wa jalla maqama ahli maqam al-ilmi, dan yang membesarkan akan maqam ilmu, martabat kedudukan ilmu, a'la maqamin, akan setinggi-tinggi maqam. Wa faddala al-ulama'a bi iqamatil hujaji,
dan melebihkan para alim ulama dengan mendirikan hujaji. Jamak kepada hujjatun. Mana hujjatun, mana hujajun. Dengan mendirikan hujjah ad-diniyati. Jadi bangsakan kepada makna agama. Maknanya Allah Ta'ala melebihkan para alim ulama ini dengan kemampuan mereka boleh mendirikan hujah-hujah agama. Maka orang mana mendirikan hujah-hujah agama maksudnya dapat meninggikan orang panggil kalimah Allah Ta'ala yang dianya adalah tinggi. Wa ma'rifatil ahkam, Allah Ta'ala melebihkan para alim ulama dengan apa? Bi ma'rifatil ahkam, dengan mengetahui akan segala hukum-hukum. Wa awda'al arifina la ta'ifa sirrih, dan Allah Ta'ala menyimpan, Allah Ta'ala sifat taruh akan orang-orang al-arifin min awliyaillah la ta'ifa sirrih, akan halu-halu daripada sirnya Allah Ta'ala. Rahsia-rahsia Allah Ta'ala yang halu-halu Allah Ta'ala sifat taruh dalam hati. Dalam hati makna dalam hati para alim ulama. Fahum ahlul muhadarati, maka mereka itu al-ulama itu ialah ahli muhadarah wal ilham. Ahli muhadarah maknanya ahli hadratillah. Muhadarah maksud asal makna muhadarah makna hadir. Macam kita sekarang ni dipanggil muhadarah. Jadi orang yang makna damping dengan Allah Ta'ala, yang dekat dengan Allah Ta'ala, makna seolah makna duduk hatu, makna ahli muhadarah wal ilham. Makna ahli ni orang yang berkelayakan untuk mendapat ilham. Ilham dua, satunya daripada malaikat mulhim, dan satu lagi daripada Allah Ta'ala secara direct. Seorang itu apabila sudah berkelayakan mana ahli bagi suatu bidang, maka suatu perkara, maka perkara itu akan berjelira bagi dia. Wa waffaqal amilina al-amilina li khidmatih, dan memberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, beri kekuatan oleh Allah Ta'ala akan orang-orang yang beramal bagi khidmatnya Allah Subhanahu wa taala. Khidmat makna buat kerja. Dalam bahasa tasawuf dia banyak guna perkataan khidmat. Ibadat ni, wa ibadat kepada Allah Ta'ala ni maksudnya kita khidmat. Supaya ifadah makna orang panggil, makna sebalik daripada orang panggil khidmat kita tu dia ada ngupuh dia, ada balasan dia. Fahajaru ladzal manam. Maka dengan sebab itu meninggallah mereka itu al-amiluna, orang-orang yang beramal, ahli-ahli orang yang beramal ibadat ni, mereka meninggalkan kesedapan, kelazatan tidur. Kalau kita jenis orang tak meninggalkan kelazatan tidur, maka bukan ahli dia lagi lah, bukan al-amilina lagi. Tu tak tidur langsung ke, bukan tak tidur langsung, tidur bi qadril hajah, tidur dengan kadar hajat. Tidur itu menghilangkan keberkatan umur kita. Sebab bila kita tidur, apa aktiviti yang kita buat. Melainkan tidur itu ialah kita menunaikan hak tubuh badan kita, sepadanya, maka kita dapat pahala lah dengan tidur tu. Kerana dengan azam kita, nekat kita dan hasrat kita tidur supaya kita jadi cergas semula, kita dapat tenaga semula, sehingga kita boleh melakukan amal-amal Islam. Mana selepas daripada itu maknanya bangun pagi besoknya. Tapi bukanlah dengan arti kata menjamu mata tulul lail sepanjang malam. Macam kita mau kita ni jamu mata sungguh-sungguh. Tu. Jadi tidak termasuk dalam golongan al-amilina lagi. Wa adzaqal muhibbina, dan Allah Ta'ala merasakan, memberi kecapan akan kekasih apa panggil pecinta. Al-muhibbina mana pecinta siapa dia? Pecinta Allah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beri rasa kepada dia lazzata qurbih, akan rasa sedap, rasa lazat dekatnya Allah Ta'ala. Duk dekat dengan Allah Ta'ala, yakni buat ibadat. Iktibar kata dekat jauh tu ialah bi af'alina. Yakni dekat kita dengan Allah Ta'ala bi af'alil ibadah, bi fi'li ta'ah, dengan perbuatan ta'ah. Dekat fi'lil maksiyah itu makna menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Jadi duk dekat dengan Allah Ta'ala tu berasa lazat. Masuk dekat tu lah ke mana? Dengan melakukan ibadat lah. Jadi dekat tu si makna ibadat tu lah yang jadi dekat kita dengan Allah Ta'ala. Wa unsih maknanya mesranya Allah Ta'ala. Unsih bermanja dengan Allah Ta'ala, bermesra intim dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu rasa lazat. Kita ni rasa lazat dengan intim
mana rapik dengan saing-saing kita ke. Tu. Kita rasa seronok, rasa bahagia dengan saing kita yang kamcin dengan kita tu. Jadi duduk dekat dengan Allah Taala, dia dengan melakukan ibadat tu rasa lazat. Rasa lazat itu sebagaimana yang Allah Taala sebut di dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang takut akan maqam Tuhannya, dia akan dapat dua syurga. Dua syurga tu al-jannatul ajilah wal jannatul ajilah. Al-ajilah syurga akhirat kelak yang maklum. Al-ajilah yang segera tu atas dunia. Syurga di atas dunia tu maksudnya bukan kemewahan dunia sebagaimana setengah orang faham lagi tu. Tetapi ialah dengan iktibarkan maknanya makrifatullah dengan maqam syahadah mengikut istilahnya, dan juga iktibar kepada buat ibadat rasa lazat ibadat. Jadi ibadat tu dah jadi lazat sebagaimana dalam kitab Musalli, dalam khutbah kita itu ada disebutkan satu hadis, mana ju'ilat qurratu aini fi salati. Nabi kata dijadikan qurratu aini, sejuk mata hati aku atau tetap mata hati aku, maksudnya rasa terhibur, rasa bahagia aku ialah di dalam semaya. Nabi kalau dia nak berhibur, semayalah. Ibadat itulah sebenarnya hibur bagi kita orang Islam. Tapi oleh kerana kita belum lagi pandai, tidak ada lagi skill, kemahiran untuk berhibur dengan ibadat, tak apalah dengan lagu nasyid kau gapo. Sebab tu dia panggil itu sebagai hiburan alternatif. Alternatifnya apa dia? Supaya tak lagak pergi lagu rock ko, lagu rap ko, lagu pop ko Jadi dengan lagu nasyid hingga sikit kerana lirik dia, kata-kata dia tu berkaitan ketuhanan dan agama. Tu. Tapi yang sebenarnya kalau kita nak kira, ibadat itulah hiburan kepada kita. Tu. Qurratu ain tu maksudnya hiburan, makna rasa seronok, rasa bahagia. Tu. Sepatutnya kita tu ada hemah. Biarlah orang panggil Allah Taala anugerah kepada kita, kita boleh rasa lazat ibadat ni. Bukan dia panggil dongeng-dongeng, iftirak. Dongeng-dongeng kata macam mana ibadat boleh rasa sedap, belawak koya bagi koya. Jangan. Kerana bahagian ini mana ada asasnya daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala yang merasakan para muhibbin, maknanya lazat, qurbih dan unsih. Unsih ni makna jinuk, makna mesra, intim, rapik fa syaghalahum an jami'il anam, maka masyghullah akan mereka itu memasyghul, menyibukkan oleh Allah Taala akan mereka itu an jami'il anam, daripada sekalian makhluk. Sibuk daripada maknanya tak cara mara dah. Tak cara mara kepada makhluk. Sebab berdapin berkhalwat dengan Allah Taala tu jadi orang panggil hiburan. Tu. Qala ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazilil in'am. Aku puji akan dia, akan Allah Subhanahu, maha sucinya Allah, wa ta'ala dan maha tinggi, ala jazilil in'am, di atas besarnya in'am. In'am maksudnya pemberian nikmat. Bukan nikmat. In'am perbuatan memberi nikmat, itu dia panggil in'am. Tu. Besarnya pemberian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi itu makna ijmal, mujmal. Makna dia secara mufassalnya ialah alamu, a'rifu, uqinu, usaddiqu. Dia kemuncak dia ialah ubayinu, aku merealisasikan, mana aku menyatakan bil jawarih alla ilaha illallah. Alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Betul kata wahdahu la syarikalah itu ialah isyarat kepada wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al. Itu kita tak mahu nak hurai panjang-panjang lah semua ni. Jadi tertawakuf di situ pula. Lahul mulk al-allam. Lagi pula al-malik la syarikalah. Beradu sekat al-malik al-malik la ilaha illallah al-malikul allam. Sani lahu tu la syarikalahu. Tu la syarikalah, bukan lahu yani al-malikul allam. Kemudian al-malik itu al-malik dia lebih mubalaghah, lebih ablag daripada malik. Malikun yakni pemilik, yang memiliki. Malikun makna raja. Makna tiap-tiap raja tu ialah malik. Tiap-tiap malik tidak malikun, tidak malik makna tidak raja. Sebab dia raja tentulah dia ada keput ada harta tu. Mana al-malikul allam,
alam yang sangat mengetahui ni, makna alamil bisyahadah wal ghaib, dengan syahadah dan juga yang ghaib. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana, dan aku naik saksi, yakni aku tahu, aku yakin, aku tafdiq, aku i'tiraf, aku iqrar, dan aku nyatakan, mana ubayyinu alla anna sayyidana, bahasanya penghulu kami dan nabi kami Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu, ialah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya rasul Allah, wa safiyuhu, dan pilihannya pilihan Allah, wa khaliluhu, khalil pun maksudnya ialah kekasih Allah Ta'ala, imamu kulli imamin, pemimpin bagi semua pemimpin. Nabi ini ialah pemimpin bagi semua pemimpin. Wa ala alihi wa ashabih, dan di atas sekalian keluarganya. Jadi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam itu takluk kepada sallallahu. Mana ala tu harfu jaril asli, maka haraf jar sini dia bertakluk. Nah, dia kena bertakluk kepada sesuatu. Maka muta'allikum bis sallallahu, dia bertakluk kepada kata sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat Allah Taala di atasnya dan salamnya, wa ala alihi, selawat dengan salam, berselawat Allah dan salam Allah Taala tu juga, dia sallallahu tu jumlah fa'al, maknanya jumlah khabariyah pada lafaznya, tapi pada maknanya insya'iyah. Salat dengan makna Allahumma salli, dengan makna lagu tu. Wa ala alihi wa ashabi, keluarga Nabi. Tengoklah depan ada kedok huraian alih itu pada mukadimah tiap-tiap kitab tu memang sudah terlalu banyak dah. Wa ashabihi, sahabat-sahabat Nabi ni siapa dia? Wa azwajihi, dia ada tadakhul, mana bermasuk-masuk ke. Yang isteri Nabi tu juga adalah sahabat ke, dan juga alihi. Tu. Jadi maknanya ditakhususkan lagi, dia panggil atau khas kepada am, untuk orang panggil ihtimam kepada yang panggil maktuf itu. Tu. Supaya maknanya yang itu alihi ini, azwajin Nabi ini masuk dalam ahli Nabi lah. Masuk juga ke dalam ashabi Nabi juga ni. Apa tu tak ada kena ayat dah lah, ada. Itu dia panggil nak ihtimamkan lagi. Maka dibuat ataf wa azwajihi, pasangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri, wa dzurriyyatihi, dan juga zuriat keturunan Nabi, at-tayyibina makna yang bagus, at-tahirin makna yang bersih, yang suci. Suci dari sudut mana agamanya. Salatan wa salam, mana kata sallallahu wa sallama saat itu akan sebagai ini makna masdar ataupun maf'ul mutlaq. Salatan wa salaman akan sebagai selawat dan juga salam, daimaini yang berkekalan keduanya, selawat dengan salam, mutalazimaini yang berlazim-lazimlah keduanya tu, ila yaumiddin, sehingga hari pembalasan, hari agama. Adin salah satu daripada maknanya ialah makna al-jaza, makna agama tu ialah maknanya pembalasan. Agama ni ialah tentang pembalasan. Begitu gerakan etis dan fahaman etis itu, dia buat agama, maksudnya dia nak buat akhirat tak ada, hidup kita sekali je. Apa saja yang kita buat, kita mati, habis cerita. Kalau lagi begitu pun nak buat retek ni, nak kena kok nak buat jahat, ya kita teguk, ya takut ni kerana mana yaumiddin, agama tu ialah tentang pembalasan. Mana etis, dia nak bawa manusia kepada kebebasan yang mutlak, tidak dikongkon oleh mana-mana undang-undang peraturan, sehingga pada tahap undang-undang yang paling basic yang difahami oleh manusia, kewujudan mereka di atas mana undang-undang kekeluargaan yang namanya bapa, anak, ibu, adik-beradik ni. Maksudnya ialah bapa dengan anak pun boleh buat kerja ni, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ni. Lalu mereka pun membinalah platform, maknanya wadah mereka ni dengan pertubuhan ataupun NGO atas dasar hak perjuangan hak asasi manusia ni, hak persamaan perempuan dengan tu. Tujuannya nak membebaskan daripada segala undang-undang yang telah ditetapkan. Walaupun agama yang palsu, yang batil sekalipun, mereka tetap ada undang-undang juga ni. Jadi bagi mereka tidak ada undang-undang ni. Sebab kita ni apa yang kita nak takutnya ni, kerana bila kita mati habis tamat riwayat. Jadi orang Islam kita pun pemuda-pemudi ni kita bimbing ni. Ana ada terdengar di dalam radio tu seorang motivator lah, makna kaunselor ni, yang dia buka panggil pusat konseling secara berdaftar ni. Dia mau sanggup bayar pitih ni untuk dapat konseling daripada kaunselor ni. Jadi apa yang dia beritahu tu dia banyak. Kita kadang-kadang kita duduk mengajar masjid ni, kita tidak tahu sangat
hal ehwal, maknanya masyarakat ni, isu-isu yang semasa ni. Motivator dan konselor ni dia banyak lebih tahu mana pemuda-pemudi ni. Jadi ada sebahagian di mana pergi jumpa dia tu pakat datuk dah, dia kata datuk tu tak ada, dia kata ni. Tak puasa takut kau gitu. Ni. Kita ni kita tidak pantau lah setara mana ni anak-anak muda kita dari segi akidah kau berapa ni. Kita duduk galip baloh Wahabi ke apa ni. Jadi anak-anak muda kita ni setara mana akidah dia kita tak tu bimbing. Jadi kalau orang panggil macam kaunseling begitu maksudnya timbul penyakit ni. Tak ada tu itu sebab apa? Itu terkesan daripada gerakan etis. Etis ni dia bergerak melalui macam-macam propaganda dia tu sama macam Yahudi Nasara ni. Melalui apa saja media masa kau ni apa saja perfilman kau suka kau berapa. Dia terak cerita kartun pun dia terak ni. Jadi itulah yang membimbangkan kita ni. Ni cabaran yang paling besar pada zaman kita sekarang dalam dunia pendidikan. Macam anak sendiri pun masih lagi berdepan dengan pelajar-pelajar ni. Paling orang panggil paling payah, paling sukar untuk kita nak kawan, nak kontrol ialah media masa ni lah. Mana gadget nah, ansep payah nak buat undang-undang apa payah. Kalau peringkat pelajar halu-halu tu boleh lah kita buat undang-undang, tak boleh nah. Tapi kalau dah hormon banyak tu agak payah lah nah. Dia akan berlaku makna kalau kita buat undang tak boleh pakai handset kan mana akan ada juga nah. Itu akan orang panggil akan timbul macam-macam polemik nah panggil. Jadi itulah maksudnya anak-anak kita tu yang berhadapan setiap hari dengan gadget ni. Itulah makna kita kena pantau ni. Makna ajaran dia tu secara halus dia masuk sikit-sikit jarum dia tu. Sehingga dia boleh kata Tuhan tak ada ni. Macam mana orang panggil anak orang Islam kita rasa macam tak logik ni. Anak orang Islam di negara kita ni boleh mari ada fikir memang boleh berlaku begitu ni. Kalau kita orang panggil leko ni. Itu semua tanggungjawab kita berlaku lah. Kerana kita semua ni ialah makna du'atullah, maknanya pendakwah-pendakwah bagi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ila yaumiddin wa ba'du. Wa ba'du itu maklumlah, wa ba'du itu asal dia amma ba'd. Dikatakan bahasanya orang yang memulakan makna an-nutqu bih dengan bertutur dengannya ialah Nabi Daud alaihissalam, dan akhirnya dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waw itu adalah ganti kepada amma. Maka dengan sebab tu waw itu pun ada makna syartiyah. Sebab amma tu itu harfus syartiyah. Maka dia ada makna jawab syarat lah, kena ada jawab syarat. Jadi walaupun tak guna amma ba'du tapi waw itu adalah ganti kepada amma. Maka lepas pada ini kita akan jumpalah jawab syarat dia dekat dah selalu dah. Itu rabithah dengan fa tu pakai jawab dah. Wa ba'du dan adapun. Jadi wa tu kita terjemah dengan adapun, kemudian daripada itu. Kemudian daripada itu maklum itu ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam. Lepas daripada empat perkara tu fayaqulul faqiru, maka berkata oleh al-fakir yang berhajat kepada ila rahmatir rabbih, kepada rahmat Tuhannya yang al-fakir, al-qaribi yang sangat dekat, Allah Ta'ala sangat dekat dengan kita, al-mujibi yang sangat memperkenankan permintaan hamba. Siapa dia tu al-fakiri tu? Al-fakiru tu Muhammadun, itu badal kepada al-fakiru Muhammadunil Syarbini al-khatib. Apa dia tu maksudnya berkata, apa dia kata tu makul kaul kepada yakulul fakir. Inna mukhtasaral imami tu makul kaul kepada fayaqulu. Inna mukhtasaral imamil alimi al-allamati, sesungguhnya mukhtasar bagi imam al-alim al-allamah, lagi pula yang sangat alim, al-hibril bahri, hibir mana tinta dakwah lauk maksudnya tinta lawak dia tu tinta itu adalah mana alat tulis ilmu, itu simbolik kepada kinayah kepada keluasan ilmunya, banyak ilmu dia. Lagi pula al-fahamah, maknanya seorang yang sangat darrakah, fahamah, darrakah yang sangat mendapat. Maksudnya orang yang otak dia tu pikak setengah orang sebut otak kapal terbang siapa selalu dah kita boleh orang panggil qadarullah ke mana quwwatun mudrikah, IQ kita tu maknanya itu kismatullah, pembahagian Allah Ta'ala beri kepada kita tapi semata-mata quwwatun mudrikah tu hebat tidak menjadikan orang itu berada di atas landasan yang betul.
Ada orang tu habis IQ dia tinggi tapi dia lawan Islam. Dia guna kredit dia tu untuk lawan Islam. Rugilah tu. Jadi maknanya mata Mukhtasar al-Aiman ini al-Hibril Bahr al-Fahamati Syihabid Dunya. Maknanya semua tu bagi bawah sebab mana mudhaf ilah, mana al-imam itu mudhaf ilah bagi Mukhtasar. Syihabid Dunya mana syihab bagi dunia, wadin dan juga mana agama. Siapa dia? Ahmada, itu ismul ladilah yang sarif. Ahmada tu majrur bil fathi. Ahmada tu badal kepada al-alimi. Yang al-alimi Ahmada bening. Ibn itu sifat kepada Ahmada. Ibn dia jadi sifat sama. Yan anu kalau kita turut terjemah secara i'rabnya ialah yan Ahmad yan anu Husain. Husain tu baru jadi mudhaf ilaih. Kemudian Ibn itu sifat kepada Husain ni bagi bawah. Tapi sini memang bagi bawah dah mula-mula. Biasanya kalau dia terjadi Ahmadu bin Husaini ibni. Yang kedua Ibn yang kedua dia kena bagi bawah. Ibnu yang pertama tu tengok kepada dia punya orang panggil man'u dia. Al-Husain maknanya Ahmad bin Al-Husain ibni Ahmad, anak kepada Ahmad bin Husain bin Ahmad. Jadi nama dia dengan nama tok dia tu sama. Al-Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad. Nama dia Muhammad, nama ayah dia Muhammad, nama tok dia pun Muhammad. Kita ni tak berlaku kalau letak nama Muhammad letak nama dia juga Muhammad. Tak ada. Itu hemah nak kepada muwafaqah dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahmad pun nama Nabi juga. Al-Isfihani itu nama tempatlah. Asy-Syahiri yang masyhur dia bi Abi Syuja'. Dengan Abi Syuja'. Jadi kata muallif kita ialah Muhammad Syarbini Al-Khatib. Dia kata mukhtasar bagi imam ini. Imam tu siapa dia? Yakni Abi Syuja'. Yakni mata Abi Syuja' ni. Al-musamma bi ghayatil ikhtisar, yang dinamakan dia orang panggil mukhtasar Abi Syuja' ni. Yang dinamakan akan mukhtasar Abi Syuja' ni bi ghayatil ikhtisar, dengan ghayatil ikhtisar. Itu nama. Kata dia lamma kana min abda'i mukhtasarin fil fiqh. Tetap kalau adalah daripada seindah-indah, secantik-cantik mukhtasar. Comel mukhtasar tu lagu mana? Maksudnya comel ada segi ibaratnya sangat ampuh. Maknanya ibarat dia comel pendekatannya sangat orang panggil memberi kesan. Tu. Tetap kalau adalah daripada seindah-indah mukhtasar fil fiqh, sannafa, dia telah tasnif. Sabdi Abu Syuja'. Apa yang jadi kalau tidak tak kira orang duk kutip ambil duk belajar mata kitab mata dia siapa sekarang pun duk mana kitab mata yang paling makna paling asasnya ialah mata Abi Syuja'. Kerana comelnya orang panggil susunan dia juga orang panggil amfa dan juga auqa'u fi nafs. Jadi sannafa maknanya tetap kalau adalah daripada seindah-indah mukhtasar pada fiqh ni telah dia tasnif. Wa ajma'a, dan dia telah menghimpunkan maudhu'. Maknanya maudhu' lahu mana wa'un hani maudhu'un lah. Dan orang panggil wa ajma'u maudhu'in. Tu wa ajma'u atau kepada min abda'i, mana kana min abda'i mukhtasar. Kemudian abda'i mukhtasar. Jadi abda'i pun sebenarnya ismul lazim sharif, tapi oleh kerana dia tu idhafah idafah maka dia bagi bawah juga. Sebenarnya ismul lazim sharif dia tak boleh bagi bawah macam tanwin jugalah. Kerana dia tu musyabahah dengan fi'il tak ada bagi bawah, tak ada tanwin. Tapi oleh kerana dia idfa min abda'i mukhtasarin fil fiqh wa ajma'i mawdu'in, daripada sehimpu-himpu maudhu'. Maknanya maudhu' yang ajma', yang sangat menghimpunkan. Tu lahu baginya bagi fikhi fihi pada lahu baginya bagi syani fihi pada fiqh ala miqdari hajmih, ialah jangan kita banding dengan kitab besar-besar yakni di atas qadar hajmnya, makna saiz kitab tu, kitab mata Abi Syuja' tu. Mana saiz, maknanya qadar saiz dia tu. Jadi kalau dibandingkan dengan lain tu dia tu ajma', dia tu adalah abda'. Jangan kita duduk banding dengan kitab-kitab yang besar. Tu tak aci lah tu. Tu
Mana kalau heavyweight sama heavyweight, flyweight dengan flyweight sama-sama, makna barulah haji ni. Ini bukan gusti ni kok sedar aja ni. Ini makna tinju dia kena sama pada ni. Jadi ni maknanya mana ajma maduin fi alam kedah hajmih maknanya allafa, dia telah taklifkan atau kalau kita banyak ulifa atau saat ni makna sunnifa iltamasam. Jadi allafa tu makna klik kepada Abi Syuja' ni dah. Allafa makna sunnafa saat ni. Jadi tak kalau Abi Syuja' ni dia telah taklif, dia telah tasnihkan satu kitab mukhtasar yang sangat comel dan ijma' iltamasa minni ba'dul a'izzat. Nescaya memintalah, menuntut. Iltamasa makna mencari, makna menuntutlah daripada saya oleh setengah al-a'izzah. Makna yang besar-besar, makna setengah daripada ulama-ulama mazhab, tok guru besar, alal mutaraddidina, di atas orang yang berpergi mari, di atas orang panggil ilmu fiqh ini, ila an du'a alaihi, kepada bahawa saya meletakkan di atasnya, di atas mukhtasar Abi Syuja' ni, permintaan daripada ba'dul a'izzah, bahawa saya meletakkan di atasnya, di atas mukhtasar al-imam ini ataupun mukhtasar Abi Syuja' ini syarhan, satu syarah. Tok guru tolong buat ke satu syarah di atas Abi Syuja'. Kamu tengok Abi Syuja' tu comel dah. Antara mata-mata fiqh tu dialah ajma' abda'. Jadi untuk jadi lebih manfaat lagi, nak suruh tok guru hal alfazih, mana rungkaikan lafaz-lafaz dia supaya lebih terbuka dan lebih difahami oleh orang boleh ambil manfaat lebih ramai manusia berbanding dengan mata saat ni. Jadi in doa bahawa aku meletakkan di atasnya, di atas matan Abi Syuja' ataupun mukhtasar Abi Syuja' syarhan yudihu, yang boleh menidahkan, menjadi terangkan, menerangkan ma uskila min, barang yang diiskalkan daripadanya, daripada mukhtasar ini, yang jadi kesamara dan semabu daripada wa yaftahu ma ughliqa. Dan syarah ni, ini sifat yudihu tu jadi sifat, yang jumlah yang duduk lepas daripada isim nakirah dia jadi sifat. Kalau jumlah duduk selepas daripada makna jumlah yang duduk jumlah yang duduk selepas daripada isim makrifah dia jadi hal, sebab sahibul hal yang isim makrifah. Jadi syarhan isim nakirah, maka yudihu tu makna jadi sifat, maka wa yaftahu tu ataf kepada yudihu, iktibar hataf, dia jadi sifat kepada syarhan. Syarah yang lagu mana? Syarah yang boleh membuka ma ughliqa minhu, akibare yang diselok, diselok, dikunci daripadanya, daripada mana buat satu syarah yang boleh membuka apa yang telah diselok, yang dikunci. Dhamman hal keadaan, hal keadaan syarahnya ila dzalika min al fawaidil mustajadat. Hal ke mana menghimpunkan kepada demikian itu syarah tu, menghimpunkan kepada demikian itu asyarh, ana syarah tu minal fawaid, daripada faedah mana al mustajadat, al mustajadati, yang mustajadat itu makna elok, yang bagus, jayyid. Wal qawaidi minal fawaidi, wal qawaidi tu ataf kada al fawaid, walaupun dia tu sirah muntahal jumu', bermakna dia sembilan sarif juga, tapi oleh kerana masuk alil maka majrur dia klik kepada kasrah semula. Tu. Jadi kalau dia tu tidak ada alif lam, jadi min qawaida. Tu. Wal qawaidi ataf kepada al fawaid, dan kaedah-kaedah al muharrarati, yang ditahrirkan, maknanya yang diulas, yang diberi ulasan, yang diberi penjelasan, allati wada'tuha fi syuruhi, yang akunya sudah meletakkan akan dia akan fawaid al mustajadat wal qawaid al muharrarat itu fi syuruhi, pada syarah-syarah aku, ala tambih wal minhaj wal bahjati. Aku syarah kitab tambih, aku syarah kitab minhajut talibin, aku syarah kitab al bahjah. Semua tu fawaid al mustajadah, al qawaid al muharrarat tu sebenarnya aku letak dah. Tu
Jadi fastakhartu Allah Ta'ala, maka aku pun istikharahlah akan Allah Ta'ala. Aku minta tunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semaya istikharah. Begitulah orang-orang zaman dulu bukan saja ni taklif kitab ni bukan benda kecil ni. Dia benda-benda apa saja mereka ni maknanya sentiasa istikharah, tanya khabar Tuhan dulu, tanya pandangan Allah Ta'ala. Kita ni kerana kita tak berapa biasa dengan Tuhan ni, tak berapa rapik lagu mana dengan Tuhan ni, sebab tu kita derah tanya orang ni. Jadi tawakuf kepada manusia saja, tanya pandangan manusia saja. Jadi tidak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan tak boleh, mana orang panggil minta tunjuk daripada manusia ni, tapi Allah Ta'ala tu jangan tinggal. Fastakhartu Allah Ta'ala muddatan minaz zaman, akan satu tempoh masa daripada masa, maksudnya beberapa masa makna dia semaya istikharah, bukan sekali maksudnya. Itu muddatan minaz zaman, satu tempoh masa daripada masa, ba'da'an sallaitu, selepas daripada bahasanya akunya semaya rakaataini, 2 rakaat fi maqami Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Dia semaya istikharah tu pada maqam Imam Syafi'i. Ni ni semaya kat kubur Imam Syafi'i ni. Jadi mana setengah orang tu dia dah tuduhlah benda yang bukan-bukan tu. Jadi pada dia semaya istikharah ni maknanya semaya pada maqam Imam Syafi'i radhiyallahu taala an wa ardahu, dan Allah Taala meredakan akan dia akan Imam Syafi'i. Dia pergi kepada Imam Syafi'i itu wa ardahu, Allah Taala meredakan dia, yakni radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Mana radhiyallahu, Allah Taala redha dan Allah Taala memeredakan akan dia. Jadi wa ja'alal jannata munqalabahu wa mathwahu. Jadi domain tu dia klik kepada Imam Syafi'i ni. Menjadilah Allah Taala akan syurga munqalabahu, mudah-mudahan. Ja'ala fa'il madi, makna dia jadi jumlah doaiyah. Tetapi dengan nisbah kepada misalnya orang yang sudah dijamin masuk syurga, dia tidak nama doa lah. Tu. Wa ja'alal jannata munqalab isim makan. Isim makan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan syurga tu munqalabahu, tempat berbalik-baliknya. Kayak kita tidur balik kanan kiri tu tempat berbalik-balik dia tempat inkilab dia. Wa mathwahu, tempat diamnya, tempat tinggallah. Nyonya al-Imam Syafi'i. Domain itu kembali kepada al-Imam Syafi'i. Falamma insyaraha lidzalika sadri, maka tatkala terbukalah insyirah lidzalika, bagi demikian itu gapo dia, in adaa alaihi syarhan yudihu ma ushkila minhu. Itu makna zalika tu. Apabila maka tatkala terbukalah li zalika, tapi bila kita nak buat musyarun ilah, dia kena buat dengan bentuk isim. Maksudnya in adaa tu makna wad'i alaihi syarhan, mana perletak ke aku di atasnya, di atas matan Abi Syuja' ni akan syarah. Jadi bila terbukalah bagi demikian itu, jadi terbuka sadri, dadaku maksudnya hati. Sebut dada murad dia ialah qalb. Mana sadri, sadri makna dada. Apa dia sebut makna dada? Kerana dia ada dada, ada hati. Jadi itlaqus sadri makna itlaqul mahal wa iradatul hal. Itlaq mahal tapi naknya ialah al-hal, benda yang jatuh di tempat tu ialah al-qalbu. Jadi apabila terbukalah hati aku, bukan terbuka dada tu. Insyirah. Jadi kalau terbuka dada dia tak panggil insyirah insyirah asalnya buka dah benda-benda yang maknawi tu. Jadi apabila dah terbuka dah bagi mensyarahkan matan Abi Syuja' ni oleh dadaku syara'tu, nescaya masuklah jawab kepada falamma, nescaya masuklah aku fi syarhin pada satu syarah, baca taqarru bihi pun boleh, taqirru bihi pun boleh. Tu ada dalam taklif di bawah tu. Tu. Jadi taqarru bihi ayunu ulil raghabati. Jadi taqarru bihi jadi tetap qurratu ainin. Itulah maknanya. Mana qurrata ayun. Qurrah ni mana tetap. Kadang-kadang terjemah mana sejuk mata hati. Jadi taqirru ataupun taqarru bihi yang jadi tetaplah dengannya, dengan syarah ni.
A'yunu oleh mata-mata, oleh raghabati, orang yang gemar kepada ilmu dan juga ibadat. Jadi maksudnya ialah jadi qurratu, mana kitab syarah ni menjadi qurratu ainin. Itu kenapa pakai istilah qurratu ain. Itu banyak sebagaimana dalam hadis ni. Sama juga Allah Taala nikmat-nikmat syurga ni Allah Taala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan begitu juga maknanya kita minta dengan Allah Taala jadikan anak isteri kita ni makna qurratu a'yun, penetak mata hati, ataupun makna sejuk mata hati. Apa muruk? Kitab Jawi maksud tetap mata hati maksudnya hiburan kita. Isteri kita hiburan kepada kita, anak kita tu dia panggil penyejuk mata hati, maksudnya hiburan kepada kita, yang membahagiakan kita. Jadi syarah tu biarlah dia jadi sebagai orang panggil penetak mata hati bagi orang-orang yang mempunyai makna gemar. Mana tetap mata hati orang-orang yang mempunyai gemar, rajian hal keadaan asyar mana mengharaplah lidzalika bagi demikian itu syarah tu jazilal ajri, hal keadaan mengharaplah oleh maknanya aku hal kauni rajian. Jadi hal kepada mana mualif kita, itulah kita maknanya mana ikna tu. Hal kadai akunya ialah mengharapkan lizalika bidzalika, dengan demikian itu syarasani jazilal ajri, hak besar akan yang besar daripada ganjaran wasawabin dan juga pahala. Ujafi fihi al ijazal mukhilla. Ujafi macam tajafa, cuma mana jafa tajafa, jadi jafa yujafi mana jadi firman yujafi mana ujafi, aku menjauhi, aku meninggalkan, mengelak, menghindari. Itulah kata lagi mana. Jafa tu maksudnya jauh, rengge. Mana tatajafa junubuhum anil madaji'. Mana tatajafa mana merenggan, orang-orang merenggankan lambun. Jadi ujafi, sini makna kita terjemah merengge maksudnya menjauhi, menghindarilah oleh aku. Kata syarah kita ni, mana ikna, sahibul ikna lah. Mana fihi fi syarh sana. Pada syarah sini al-ijazal mukhillah, ijaz rekah yang mencederakan makna. Terlalu ringkas menyebabkan jadi cedera makna, tak kesampaian makna. Aku elok, aku hindari. Wal itnaba, dan aku jahili juga pada syarah ni panjang lebar sangat al-mumillah, yang menjemungkan, menyebabkan jadi boring. Tak boleh juga tu panjang sangat makna tak cedera tapi jadi jemung pula. Walakin kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawharatit Tauhid, walakin at-tatwilu kallatil himam, akan tetapi tatwil panjang sangat tu itu menumpulkan semangat Jadi bila-bila hamba kata anak sebut lagu tu, anak pun tengok je sebab pengisi mana belum mengorek tadi tu tu hamba tak ada gapo alhamdulillah, maknanya semangatlah, moga Allah panggil gogi tapi takut duduk depan hamba depan anak. Jadi kita carilah tempat-tempat stesen dia al-mumila, mana hirsan ala taqribi li fahmil qasidi. Tu kita beradu di situlah. Sebab dah dia kata tu betul dia ketuk kepala kita dah tu wal itnabal mumila, dia jauhi pas kita dah teruk juga kita beradulah pada kata hirsan ala taqribi li fahmi qasidi ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis sawab. Tak apalah, makna tak banyak pun mula-mula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maula innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukras sabin wa tabatas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillah.